سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من أقول والذين أوزنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. Kata musannif rahimahullah, wal ma'rifatu khamsatu asya'a, dan ma'rifah itu, ini bermula ma'rifah itu ada lima bahagian. Ini sambungan daripada bab yang telah kita baca sebelum ni, iaitu babun na'ti, bab na'at. Jadi dalam bab na'at, Syekh rahimahullah sebutkan hukum na'at, yang mana na'at itu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Itu dia sebut di dalam matannya. Jadi musannif kata na'at ni ikut man'ut dia pada ketika rafa', pada ketika nasab, pada ketika jazam. Maknanya kalau man'ut itu rafa', na'at pun rafa'. Man'ut nasab, na'at pun nasab. Man'ut khafat, na'at pun khafat. Dan na'at juga turut man'ut dia pada tankir dan juga pada ta'rifihi dan tankir dia. Ini pada ketika ma'rifah dan nakirah. Yakni kalau man'ut ma'rifah, na'at ma'rifah. Kalau man'ut nakirah, na'at pun nakirah. Jadi rafa', nasab, khafat, benda ni dia dah bahaskan di bab alamatil i'rab. Dia dah sebut dah di sana makna rafa', makna nasab, makna khafat pada lugah dan pada istilah. Dia dah bahaskan dah di sana. Tetapi ma'rifah, nakirah dia belum bahaskan lagi. Cuma disebut dalam matan kata na'at ikut man'ut pada ma'rifah dan juga nakirah. Jadi berhajat untuk kita kenal apa tu ma'rifah dan apa tu nakirah. Maka dia datangkan, diiringkan perkataan dia dengan katanya wal ma'rifatu khamsatu asya'. Dan ma'rifah itu ada lima bahagian. Ma'rifah, kemudian dia akan turutkan perkataan ini dengan wan nakiratu. Itu apa itu isim nakirah. Jadi dapat kita faham di sini isim ada dua. Satu ma'rifah, satu nakirah. Isim terbagi kepada dua, isim ma'rifah dan juga isim nakirah. Cuma musannif rahimahullah dia mulakan dengan ma'rifah dulu. Dia mulakan dengan ma'rifah dulu. Ini pun kalau setengah hasyiah dia bahaskan. Ini bahas secara ilmiah. Kenapa dia mulakan ma'rifah dulu? Sedangkan asal nakirah kan ma'rifah. Asal nakirah. Ma'rifah ni kemudian kita ni dikenali dulu ke ataupun memang dah masyhur dah? Kita tidak dikenali ke sebelum dikenali ataupun macam mana? Kita tak dikenali dulu, baru lepas tu kita dikenali. Dan kita ni jahil dulu, lepas tu baru alim. Jadi yang sebelum ni ini asal. Apa yang selepas itu furu'. Kalau dalam bab sebelum ni kita kaji bab asal dan juga far'. Ini di mana? Siapa ingat? Tak dengar? Tauhid. Itu jawab.
kita ngaji pada apa mamnu minas sharaf. Al-ismul ladzi al-ismul ladzi la yansharif. Di sana ada kita mengaji bab mana asal dan mana furu'. Di sana takrif isim la yansharif, apa dia? Al-ismul ladzi syabaha al-fi'la fi illataini far'iyataini, pada dua ilah, pada satu isim yang menyerupai fi'il pada dua ilah furu'. Pada dua ilah furu'. Jadi kita dah tulis dah sebelum ni apa muzakkar dengan muannas mana asal? Muzakkar asal. Sebab asal daripada Adam. Jadi Hawa dijadikan daripada Adam alaihi salam. Jadi asal mana dulu? Hawa dulu ke Adam dulu? Adam dulu. Jadi Adam asal, Hawa furu'. Kemudian itu muzakkar muannas. Muzakkar muannas. Itu tazkir taknis ataupun muzakkar muannas. Kemudian jamak dengan mufrad. Mana asal? Mufrad asal. Lepas tu baru jadi jamak, bab mula apa-apa sesuatu dengan satu. Kemudian baru jadi berbilang. Jadi asal dia mufrad, jamak, furu'. Nakirah dengan makrifah. Mana dulu? Nakirah dulu baru makrifah. Jadi kat sana kita tulis dah lah itu. Di sini nak beritahu tentang nakirah dengan makrifah. Jadi nakirah dulu baru makrifah. Jadi sepatutnya didahulukan perbicaraan nakirah baru masuk makrifah. Ikut pada asal. Tapi musannif rahimahullah dia mulakan dengan makrifah dulu. Boleh selalunya ada nuktah. Ada nuktah. Kenapa dimulakan yang bukan asal dulu? Mulakan dengan furu'. Jadi ada yang jawab bahwasanya di musannif rahimahullah mulakan dengan makrifah dulu sebab nisbah makrifah dengan nakirah ni makrifah lebih asyraf. Lebih asyraf, lebih mulia dari segi dalalah petunjuk makrifah ni kepada sesuatu benda yang makruf, yang tertentu. Tapi nakirah petunjuk dia kepada satu benda yang tidak tertentu. Bila nak kata Zaid merujuk kepada seseorang, satu zat yang namanya Zaid, dilahirkan di negeri sekian, pada waktu sekian, pada tarikh sekian, pada pukul sekian, zat yang tertentu. Tapi bila kita rajulun, lelaki ramai, Syawal lelaki, Amel lelaki, Zimi lelaki. Jadi kata-kata tu dia tak merujuk kepada sesuatu yang tertentu. Itu dinamakan sebagai nakirah. Jadi dari sudut itulah dimulakan dulu dengan makrifah. Dan makrifah di sini disebut ada lima bahagian. Dia tak takrifkan tu apa isi makrifah. Dia terus sebutkan bahagian-bahagian makrifah. Terbahagi kepada berapa bahagian? Ada 5 bahagian. Adapun takrif dia kita akan tengok nanti dalam syarah tolong. Dia buat datangkan apakah takrif makrifah. Cuma kita tengok dulu dalam matan. Dia kata isim makrifah 5 bahagian. Yang pertama isim mudmar ataupun dikenali dengan isim dhamir. Dia bagi contoh ana wa anta. Lepas tu isim alam. Isim alam ataupun kita terjemah dengan bahasa kita kata nama khusus. Kata nama khusus. Nanti pembahagiannya kita akan sebut. Ambil masa sikit hari ni. Ni je. Contohnya Zaid dan juga Makkah. Sama ada kata nama khusus tu merujuk kepada diri seseorang ataupun tempat ataupun apa-apa selain daripada yang demikian. Walismul mubhamu dan isim mubham. Isim mubham ini tidak jelas. Kenapa dinamakan isim mubham? Itu pun kita akan bahaskan nanti. Tapi yang dimaksudkan dengan isim mubham di sini adalah isim isyarah dan juga isim mausul. Isim isyarah dan isim mausul. Perkataan isim mubham tu masuk dua. Isim isyarah dan juga isim mausul. Dan walismul ladzi fihi al-alif wal lam, isim yang ada padanya alif dan lam. Seperti ar-rajul wal ghulam. Ini pun termasuk dalam makrifah. Dan wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Dan satu isim
yang diidhafatkan kepada salah satu daripada empat yang tersebut. Sama ada isim tu diidhafatkan kepada dhamir, ataupun diidhafatkan kepada isim alam, atau diidhafatkan kepada isim isyarah, ataupun diidhafatkan kepada isim yang ada alif lam. Jadi mudhaf tu pun jadi makrifah juga, sebab diidhafatkan kepada makrifah. Boleh. Baik. Jadi semua dalam ni ada berapa ni? Kalau kita urai satu-satu, semuanya ada 6. Jadi isim makrifah tu makruhlah ada 6. Cuma dalam matan ni 5, tapi sebenarnya 5 urai jadi 6. Sebab salah satu tu pecah 2. Wa aqulu, kata aku syarah rahimahullah, kata a'lam, hendak ketahui oleh kamu bahwasanya annalisma yang qasimu ila qismain, bahwasanya isim itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama an-nakiratu wa satati. Yang pertama nakirah, maka akan datang dia punya penerangan dia. Wasani al-ma'rifah, dan yang kedua isim ma'rifah. Wahia, dan iaitu ma'rifah tu, yakni makna ma'rifah tu al-lafzul ladzi yadullu ala muayyanin, lafaz yang menunjuk atas sesuatu yang tertentu. Lafaz yang menunjuk, yang digunakan untuk menunjuk atas sesuatu yang tertentu. Bila kita guna isim makrifah ni, maka menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Jadi dia ada berbagai lah, bahagian-bahagian dia ada 5. Tapi semuanya merujuk, apabila diguna pakai, merujuk kepada sesuatu yang tertentu. Ayat. Baik, yang pertama disebut sini wa aqsamha khamsah. Sekali dekat isim mubham dia baca 2 jadi 6 semua. Ikut dalam kitab ni disebut 5, kita baca al-qismul awwal al-mudmaru awid dhamir. Isim mudmar ataupun isim dhamir. Dalam bahasa kita kata ganti nama. Kata ganti nama. Wa huwa ma dalla ala, ini dia punya takrif dia. Takrif isim dhamir. Ma dalla ala mutakallimin. Contoh saya baca lagi. Au mukhatabin au ghaibin. Maknanya apa? Yang ni barang, isim, kata nama yang merujuk atas mutakallim yang berkata-kata, aiman sadara anhul kalam, orang yang terbit daripada perkataan itu mutakallim, ataupun mukhatab man tawajjaha ilaihi kalam, iaitu orang yang dituju kepadanya perkataan, percakapan ataupun tersebut lawan bicara kita, ataupun ghaibin, orang yang ghaib, tidak hadir, tidak ada dalam majlis itu. Jadi itu isim dhamir, ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Lepas tu kita baca dia punya contoh sekali. Wa huwa ay al-ismul mudmar tu ataupun ad-dhamir ma dalla ala mutakallimin, apa isim yang menunjukkan atas mutakallim, seperti ana. Nanti dia akan uraikan makna satu-satu. Daripada mutakallim ni pecah 2, daripada mukhatab pecah 5, daripada ghaib pecah 5, semuanya ada 12 dhamir. Satu-satu dia akan terang di bawah. Ini dia nak bagi contoh secara ijmal dulu, tak tafsir dulu. Nahu ana au mukhatabin, ataupun ma dalla ala mukhatab, nahu anta, au ma dalla ala ghaibin, nahu huwa. Wa min huna, daripada sini, ta'lam anna dhamira salasatu anwa'. Daripada sini kamu tahu bahwasanya dhamir itu 3 jenis. Ada dhamir untuk mutakallim, ada dhamir untuk mukhatab, ada dhamir untuk ghaib. Dari sini kamu tahulah ada 3. Jadi dia nak bahaskan hak 3 ni. Dia nak sebut, nak syarahkan 3 naum dhamir ni. An-naumul awwal, an-naum yang pertama, jenis dhamir yang pertama, ma wudi'a lidalalati atau lidilalati alal mutakallimi
wa huwa kalimatani. Yang pertama apa, yaitu isim dhamir yang dikhususkan, dihantarkan ataupun diletakkan atau digunakan, boleh belaka, yang digunakan ataupun dikhususkan bagi dalalah, bagi penunjuk, bagi menunjukkan atas mutakallim, bagi menunjukkan atas orang yang berkata-kata. Wa huwa kalimatan. Ada dua kalimah. Ma'mudi'an dalalati itu ada kalimatan. Wa huma, dan iaitu kedua-duanya, yang pertamanya ana, yang mana dihantar ataupun digunakan bagi lil mutakallimi wahdahu, bagi seorang yang bercakap, tak ada bersamanya orang lain, dia seorang yang cakap ana. Lepas tu bila sebut ana, mana merujuk kepada diri orang yang bercakap. Kalau ana bercakap, ana lah. Kalau ada orang lain juga. Ana tu merujuk kepada dia. Yang kedua wa nahnu. Yang kedua nahnu, untuk siapa nahnu ni? Lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu. Jadi dua makna. Yang pertama nahnu dengan makna lil mutakallim, seorang yang bercakap, tapi orang tu dia membesarkan diri dia, dia memuliakan diri dia. Lil mutakallim al mu'azzimi nafsahu, yang bercakap, yang memuliakan diri dia. Dia seorangnya tapi kata nak kami. Orang seolah-olah dia ni orang besar, nak kami. Dia membesarkan diri. Macam kita nak besarkan guru, kita kata apa ni, kaifahalukum. Patutnya kaifahaluka, sebab guru kita tu seorang, tapi kita nak membesarkan dia, martabat dia tinggi, martabat dia besar. Jadi kita kata kaifahalukum, kaifa antum. Jadi kita guna lafaz jamak, walaupun mukhatab kita tu hanya seorang. Kalau ustazah maksudnya Tuhan mu'annas. Bertanya mereka. Guna domain jamak. Cara mereka cakap. Cuma kita ni tak biasalah, sebab kita cakap guna domain kita laki-laki. Jadi kita kadang-kadang bila kita cakap dengan perempuan pun, kita kita cakap guna domain laki-laki juga. Madza taf'al. Ada yang perempuan, madza taf'al. Tak, sebab tak biasa. Sebab tu dulu hatta ni Syekh Khairul Nizam, dia cerita kat anak, dia cerita ada sahabat dia, nama dia orang Brazil. Saya tak ingat nama dia. Dia orang Brazil. Dia nak latih diri dia untuk cakap dengan perempuan ni. Dia duduk depan cermin. Dia duduk depan cermin. Lepas tu dia cakap dia balas. Tapi seolah-olah rupa dalam cermin tu orang perempuan. Dia tanya kaifahaluki. Lepas tu yang ni jawab dengan dengan dhamir muzakkar. Tapi dia balas balik dengan dhamir muannas untuk nak bagi biasakan. Sebab kita tak biasa guna bahasa baru. Jadi mungkin kita salah jadi nak biasakan. Jadi boleh buat. Tapi jangan buat dalam tandas. Orang tunggu lama. Buat kat belakang apa kan. Kalau buat dalam tandas tu kena buat keluar cermin. Bolehlah cara masing-masing dia nak bayangkan dia tengah cakap dengan orang lain ke, nak tidak tu dia bayangkan tengah duduk khitab dengan seorang perempuan, dengan mimpi dah lah. Yang pertama nahnu, yang kedua nahnu. Lil mutakallim ada dua makna. Lil mutakallim al mu'azzimi nafsahu. Lil mutakallim al mu'azzim nafsahu.
dia membesarkan diri dia. Au ma'ahu ghairuhu, ataupun ada bersama-sama dia tu orang lain. Ana pergi jumpa, kita ni pergi jumpa Syekh. Contohnya kita pergi jumpa Syekh Rehat. Kita ni pergi ramai, tapi yang cakap ana seorang. Jadi ana tak ambilkan nahnu, kami, maknanya bersama-sama ana ni bukan seorang ni. Lain-lain ni sekali termasuk. Kan semua nak cakap kot. Salah seorang yang bercakap. Jadi untuk al-mu'adzin nafsahu ni tak boleh ya. Sebab tu ulama bahas bila kata-kata ulama dalam kitab-kitab yang mereka karang, dia kata nahnu. Sedangkan tu kitab dia yang karang dia kata nahnu. Apa maksud dia kata nahnu? Maksudnya ayat tu apa ni al-fuqaha. Maksud nahnu tu dia dan fuqaha yang lain. Bukannya tujuan nak membesarkan diri itu kau lihat haram. Allah tak apa dia kena nahnu. Sebab tu dalam Al-Quran Allah guna inna a'tainakal kautsar. Guna inna anzalnahu. Guna inna dengan dhamir kami. Jadi kalau yang mengaji bahasa Arab mungkin dia tahu dah. Kalau ada iskal, kenapa Allah Ta'ala, kenapa dalam Quran sebut nahnu, kami, Tuhan tu ramai ke? Jadi yang mengaji bahasa Arab dia boleh jawab lah. Jadi dia huraikan dulu lah. Dia huraikan kalimah na tu ada dua makna. Satu makna ni, satu lagi makna yang Wan-naw usani, dan jenis yang kedua, ma wudi'a lid-dalalati 'ala al-mukhatab wa huwa khamsatu alfaz. Apa iaitu isim dhamir, dhamir yang dihantarkan, dikhususkan bagi dalalah, bagi menunjukkan atas mukhatab, atas lawan bicara. Wa huwa khamsatu alfaz, ada 5 lafaz. Wa hiya anta bi fathhi ta. Anta ay makru'an bi fathhi ta, dibaca dengan fathahkan ta, anta. Nak jaga dengan hak muannas lagi, anti. Untuk siapa ni anta? Lil mukhatab al-mudzakkar al-mudzakkari al-mufradi, bagi mukhatab lawan bicara dan dia orang lelaki dan dia seorang. Ini dah dalam bab fa'il itu maksudnya kita dah baca. Wa anti bi kasri ta lil mukhatabatil muannatsatin al-mufradah. Anti dengan kasrah kata bagi perempuan seorang yang perempuan seorang. Lawan bicara kita dia perempuan dan seorang. Wa antuma lil mukhatabil musanna mudzakkaran kana aw muannasan. Antuma bagi mukhatab lawan bicara dua orang, laki-laki ataupun perempuan, tak kira, pakai sama antuma. Wa antum li jam'i dzukuri mukhatabin. Adapun antum untuk himpunan orang lelaki yang mereka tu lawan bicara, mukhatab, lelaki ramai. Wa antumna li jam'il inasil mukhatabat. Baik. Wan naw'u tsalis, naw' yang ketiga, ma wudi'a lidalalati 'alal ghaib. Apa yang dihantarkan, dikhususkan, digunakan untuk menunjuk atas ghaib. Seseorang yang ghaib, yang tidak ada dalam majlis, yang tak hudur, hadir dia ada, ghaib tak ada. Wa huwa khamsatu alfaz, ada 5 lafaz juga. Wahya huwa lil ghaibil mudzakkar al mufrad. Wahya lil ghaibatil muannatsatil mufradah. Wa huma lil musanna al ghaib mutlaqan mudzakkaran. Maksud mutlaqan apa? Mudzakkaran kana au muannasan, tak kira. Wa hum li jam'i dzukuril ghaibin wa hunna li jam'il inas al ghaibat. Masa ni Rasulullah Sayyidina Muhammad, jadi maklum dah, kita dah baca dah hari itu. Wa taqaddama hadzal bayan, ini pun disebut dan telah berlalu akan oleh ini bayan, ini penerangan fi bahthil fa'il wa fi bahthil mubtada'i wal khabar. Dalam perbicaraan, perbahasan fa'il dan perbahasan mubtada' dan juga khabar tidak sebut dari sana dulu. Ini ulang balik sini. Baik, bahagian yang kedua daripada makrifah
Al-qismu tsani min al-ma'rifah. Al-alamu adalah isim alam. Apa alam ni? Alam dari segi lughah dengan mana al-alamah, dengan mana alamat. Sebab tu kita ni disebut sebagai alam. Dunia ni semua disebut sebagai alam. Apa dalil Allah Ta'ala ada kita kata alam, ataupun kita kata diri kita ni ada dalil? Sebab apa? Diri kita ni alam, ai alamah ala wujudillah. Diri kita ni jadi dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ni jadi dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam, alamah maksudnya. Adapun pada istilah wa huwa ai maknahu ma yadullu ala muayyanin, iaitu satu kata nama barang, yakni nama yang menunjukkan atas sesuatu yang tertentu. Nama yang menunjukkan atas sesuatu yang tertentu dengan tiada berhajat bidun ihtiyajin, tanpa berhajat kepada qarinati takallumin aw khitabin aw ghairiha, tanpa berhajat kepada qarinah takallum atau khitab ataupun selain daripada takallum dan khitab, iaitu ghaibah. Apa ana masuk rumah ni, lepas tu ada tulis kat dekat saburah ni, ada tulis ana, ataupun ada tulis anta, ada tulis huwa. Ana faham tak siapa tu? Sedangkan dia makrifah, sebab dia tak digunakan lagi. Tapi bila digunakan dia jadi makrifah. Tapi nak faham mana tu, boleh faham tak ana siapa dia? Jadi perlu kepada qarinah. Ana, aku ni yang cakap ni. Ni ada qarinah, dalil luar yang menunjukkan ana tu adalah yang bercakap ni. Anta ni Azimi pun nak bercakap anta, Syahir pun nak bercakap anta, Amir pun nak bercakap anta. Jadi ada qarinah anta, jadi merujuk kepada seseorang ni. Jadi ada qarinah huwa, merujuk kepada si fulan yang disebut. Zaid huwa contohnya. Jadi perlu ada qarinah. Tapi isim alam, kita sebut nama dia, nak sebut Ahmad. Jadi kita dah faham dah, daripada nama Ahmad itu merujuk kepada siapa. Tak perlu pun qarinah lain, orang dah faham dah Ahmad. Kecuali kalau ada banyak nama Ahmad, maka dikhususkan dengan sifat. Dikhususkan ataupun ditaudihkan dengan sifat Ahmad yang jadi ada datang kan sifat-sifat dia. Itu alam, itu maksud dia ma yadullu ala muayyanin bidun ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghairihima wa huwa naw'an. Alam ada dua bahagian. Yang pertama mudzakkar, nahwu Muhammad wa Ibrahim wa Jabal, wa muannatsun nahwu Fatimah wa Zainab wa Makkah. Dan muannas seperti Fatimah dan juga Zainab dan juga Makkah.
Jadi alam ni dia banyak pembahagian. Dia banyak pembahagian dia lah. Jadi kata segi alam, di sini sebut ada 6, ada 2 jenis. Apa muzakkar dan ibrahim. Nanti ada alam terbahagi pula kepada beberapa bahagian yang lain. Alam dari satu sudut terbahagi kepada apa dia? Kepada isim, kepada kunyah dan juga kepada laqab. Isim, kunyah dan juga laqab. Dan setiap tu ada takrif dia. Jadi daripada sudut yang lain, alam terbahagi kepada 3: isim, kunyah dan juga laqab. Itu pun penting untuk kita bezakan apa itu laqab, apa itu kunyah, dan apa itu nama. Dan apa itu nama. Ini nama, ini laqab, ini kunyah. Kadang-kadang orang tertukar, laqab disebut kunyah, kunyah disebut laqab. Isim mudah-mudah kata yang bukan kunyah, yang bukan laqab. Jadi berhajat kepada nak kenal apa itu isim, apa itu laqab, apa itu kunyah. Jadi kunyah ini secara ringkas saja, ada takrif dia, ada yang nak ada bagi pada beberapa sahabat. Mudah kata kunyah isim, nama, satu kata nama yang depan dia ada kalimah ab ataupun Abu Hurairah, Abu Bakar, Ummu Habibah, Ummu Hani. Yang kalimah ada Abu, Ummu depan tu, itu dinamakan kunyah. Abu Hafs, Sayyidina Umar, digelar sebagai Abu Hafs, itu dinamakan sebagai kunyah. Adapun laqab itu gelaran lah. Kalau kunyah ni nak terjemah apa? Dalam sebut gelaran kat apa dia? Panggilan. Nisbah. Sebab kalau laqab kadang-kadang orang sebut gelaran juga, tapi gelaran dengan mana kunyah. Digelar sebagai Abu Hurairah. Contohnya Sayyidina Ali Abu Turab. Sebuah kita Abu Turab. Banyak main kucing. Abu Hurairah. Tengoklah ni Sayyidina Umar Abu Hafs, bapak singa. Okey. Terjemah tu bapak singa. Belum orang panggil apa? Orang terjemah orang Kedah apa? Abu Sya'ar. Bagi nama itu tukar bahasa Melayu pun nama Abu Sya'ar, bahasa Arab pun nama Abu Sya'ar. Bapak rambut banyak. Abu Syaukah durian, bapak duri. Adapun gelaran ni, dia sama ada apa satu perkataan yang menunjuk kepada puji ataupun celah. Itu laqab. Ini gelaran. Satu gelaran tu baik, kadang satu gelaran tu buruk. Ada ni digelar apa? Ini digelar dengan nama ini digelar dengan nama ni. Sama ada untuk tujuan memuji ataupun untuk tujuan nak mencela.
Itu dari satu segi lah, dari satu segi kembali kepada isim, kuliah dan juga lafaz. Macam Syekh Abu Syuja, itu kuliah dia, dinamakan sebagai Abu Syuja. Kemudian alam terbahagi juga kepada murtajal dan juga kepada manqul. Apa beza murtajal dengan manqul? Isim apa ni, alam murtajal iaitu alam satu kata nama yang tak pernah digunakan pun sebelum ni, tapi dijadikan alam. Seperti nama Su'ad. Siapa yang mudirah Jami'ah Maftuhah, siap nama dia Su'ad dulu. Nama perempuan Su'ad. Tapi sebelum ni tak pernah diguna pakai pun dalam perkataan sehari-harian. Lepas tu buat jadi isim, buat jadi alam, jadi satu kata nama, dinamakan sebagai alam murtajal. Tapi kalau satu kalimah tu sebelum dijadikan alam, memang dia digunakan dalam percakapan sehari-harian. Contohnya Haris ataupun ada orang nama Kamil. Kamil sifatnya yang sempurna saya. Digunakan hadza syai' kamil, nama kita kata yang sempurna. Tapi kemudian kamil tu jadikan alam, jadikan satu nama bagi orang yang tertentu. Asalnya kamil tu sifat, satu isim wasaf, sifat kamil yang sempurna. Jadi yang sempurna ni terbenar kepada, mana boleh kata Azimi kamil, Sayyidi kamil, Syahid kamil. Tapi jadi sekarang ni kamil tu diambil, kita ambil perkataan tu, kita pindahkan, jadikan satu alam, jadikan satu kata nama khusus bagi seseorang, nama dia kamil. Maka bila sebut kamil merujuk kepada seorang tu, dinamakan sebagai alam manqul, alam yang dipindahkan. Dia asalnya digunakan pada bukan selain daripada alam, kemudian dijadikan sebagai alam, dinamakan alam manqul. Sebab tu kalau tengok syarah-syarah, dia bahas nama Nabi Muhammad alam apa? Nama Nabi Muhammad alam manqul. Jadi yang mengaji nahu dia tahu dah. Sebab tu kata ini alat untuk memahami ilmu-ilmu yang ilmu maqasid. Kita akan jumpa perbahasan. Buka lah matan Nabi Syuja. Tengok hasyiah, tengok syarah dia Ibnu Qasim Al-Ghazi. Dia bahaskan kat situ. Alam, nama Nabi Muhammad, dia kata alamanku. Jadi yang dalam mengaji tahu alamanku ni apa dia. Yang asalnya digunakan perkataan Muhammad tu asalnya kena pada sesuatu ataupun seorang yang banyak dipuji. Yang banyak berlaku jatuh pujian ke atas dia disebabkan sifat-sifat dia yang baik. Kemudian dijadikan alam, nama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ini agak susah sikit. Alam terbahagi kepada alam syakhs dan juga alam jins. Alam syakhs ataupun disebut alam syakhsi ataupun alamun jinsi, sebut juga begitu. Alam syakhs, alam jins. Alam syakhs macam kita ni lah, nama ana Nazimnya alam syakhs, Azimi alam syakhs, Amir alam syakhs. Satu kata nama kepada satu individu yang tertentu. Macam nama Muhammad tu pun alam syakhs. Kata nama Muhammad tu dari segi lain dia alam syakhs, tapi dari sudut kalimah nama tu digunakan sebelum ni ataupun tidak, dia alam manqul. Iktibar lain. Contoh kucing. Disebut kucing. Mana
ada NG belakang, buang NG. Kucing. Jadi kucing ni isim anak jins, satu nama, satu jenis. Bila anda sebut kucing, maka apa-apa kucing termasuk dalam perkataan ni. Individu kata-kata kucing ini banyak. Semua, ini semua atas nama kucing. Jadi kucing yang ada kat rumah kita ni semua atas satu nama kucing. Duduk di bawah satu nama kucing. Kemudian dia namakan kucing ni Syawal. Jadi sekarang dia jadi alam syakhs. Dia hanya merujuk kepada ini. Dia hanya merujuk kepada satu kucing. Bagi pula nama ni nama lain, Ahmad. Tak main ni. Jadi bagi nama Ahmad, jadi alam syakhs. Jadi satu alam kata nama yang tertentu bagi individu yang tertentu. Jadi alam syakhs. Kalau ngaji dalam kitab tauhid dalam Jauharah, dia disebut nama Allah Ta'ala tu alam syakhsi. Apa maksud nama Allah Ta'ala alam syakhsi? Lepas tu khilaf pula, ada kata alam syakhsi, ada kata alam bil ghalabah. Jadi ana saja sebut dulu supaya pernah dengar. Nanti insya-Allah ada rezeki kan kita tauhid, kita masuk benda-benda tu akan jumpa dalam kitab-kitab. Jadi ana sebut dulu untuk sebagai tamhid lah, kata mukadimah permulaan. Memang akan jumpa apa dia alam syakhsi. Ada orang sebut ada itu alam lain, alam bil ghalabah. Apalah tiga. Biar alam syakhsi, satu lagi alam jins. Alam jins ni susah sikit nak terangkan. Anak susah sikit nak terangkan. Sebab dia dekat sama-sama dengan isim jins. Ada satu lagi nama dia isim jins. Mudah-mudahan kata makna dalam ada istilahat yang untuk mengenai ada isim jins, ada jins, ada jins, ada syakhs. Ini nak kira berbeza kan? Oh, tak berbeza. Empat-empat ni. Tapi yang ni tak payah berulang. Bahagian yang ni dalam bahagian ni dalam isim jins macam kucing tadi. Dia mudah bagi contoh. Apa tadi ada sahabat tanya, anak bagi contoh. Asad isim jenis tak? Asad. Kata-kata asad dia tak merujuk kepada individu tertentu. Kata-kata singa merujuk kepada binatang yang puas, yang menerkam sifat dia. Itu jadi kalau ada banyak singa, ni bagi asad, yang ni bagi asad, yang ni bagi asad, yang ni bagi asad. Macam kita sekarang ni rojul. Yang ni bagi rojul, yang ni bagi rojul, yang ni bagi rojul, yang ni bagi rojul, yang ni bagi rojul. Itu isim jins. Kemudian anda letak satu nama bagi isim jins tu, satu kata nama bagi isim jins. Contoh mudah ni, contoh. Apa Raja Rom, Malikul Rum. Raja Rom bukan seorang, ramai. Jadi siapa yang pernah jadi Raja Rom, yang ni dinamakan, katalah ada yang pernah jadi raja 10 orang. Jadi dinamakan yang pertama ni Raja Rom, yang ni Raja Rom, yang ni Raja Rom, yang ni Raja Rom juga. Semua Raja Rom. Atas nama ni isim jins ni. Kita ngaji dalam mantik malam. Kemudian isim jins ana bagi satu alam. Satu alam yang merujuk kepada Malikul Rum. Bila sebut dia, maka akan tergambar kata Malikul Rum. Apa dia? Malikul Rum, kataan dia? Apa dia? Kisra Farsi. Hercules kan?
Hercules merujuk kepada Malikul Rum. Kisra merujuk kepada Malikul Raja Parsi. Tubak merujuk kepada raja yang memerintah Yaman. Najasyi merujuk kepada raja yang memerintah Habasyah. Jadi Najasyi, Kaisar, tulis tu Kaisar, Kisra, itu semua dinamakan alam jins. Alam satu nama, kata nama khusus bagi jins. Dari segi makna dia nakirah. Tapi dari segi lafaz dia, kita muamalah dengan dia muamalah makrifah. Ini agak payah sikit. Tapi Ana saja nak terang bagi dengar dulu. Bagi dengar dulu. Ana tahu mungkin ada yang tak faham. Memang ada yang tak faham. Ini memang susah. Memang susah sikit. Sebab dia berkaitan dengan makna. Mau dengar dulu ataupun boleh cari mana? Boleh cari sendiri. Sebab hukum dia berbeza dalam hukum lafaz dia berbeza. Isim jins, hukum lafaz dia hukum nakirah. Hukum makna dia nakirah. Alam jins, hukum lafaz dia sama dengan alam syakhs. Tapi hukum makna dia hukum nakirah. Dia beza. Baik. Habis, itu pasal alam. Al-Qismu Salis, ada soalan? Ada. Al-Qismu Salis Al-Ismul Mubahamu, isim mubaham. Wa huwa nau'an, isim mubaham ni tak jelas, isim yang tidak jelas. Macam mana tidak jelas masuk dalam kategori isim makrifah? Kenapa dinamakan isim mubaham? Dan isim mubaham itu pula ada dua jenis, iaitu isim isyarah dan isim mausul. Apa wajhut tasmiyah bil mubaham? Apakah wajah jalan menamakan dia dengan mubaham, dengan tidak jelas? Ini sebab iktibar berbeza. Sebelum digunakan, kan nak cakap tadi kalau ada dalam ni ana, ada hadza, ada hadhihi. Ana kenal tak siapa dia? Tak kenal sebab tak digunakan lagi. Tapi bila digunakan dia jadi makrifah. Jadi isim isyarat hadza tak jelas ni untuk siapa. Hadza nak boleh isyaratkan kepada Azimi. Hadza nak boleh isyaratkan kepada Ahmed. Hadza Nabi syarat yang bersyarat, dan hadza tu juga Nabi syaratkan kepada Umayyah. Dengan hadza ni, jadi dia mubaham, tak jelas. Ini wajah tasmiyah dia. Begitu juga alladhi, isim mausul. Kata alladhi yang siapa dia yang ni? Terbenar yang ni, terbenar yang ni, terbenar yang ni. Jadi banyak. Disebabkan dia banyak, boleh masuk pada afrod-afrod yang banyak, maka dinamakan sebagai isim mubaham. Tapi bila digunakan dia jadi makrifah. Bila anda dah gunakan hadza, jadi merujuk kepada dia adalah makrifah. Memang kena pada al-musyar ilaih. Sebab tu orang pondok, untuk guru pondok baca kitab, hadza mana ni? Sebab hadza isim isyarat, mesti ada sesuatu yang diisyaratkan. Daripada mana al-musyar ilaih dia? Dia pun nak cari, dia pun belajar. Belajar nak main dengan kaedah. Tapi cara tu lambatlah. Lambat tapi sedap. Dia sakit sikit. Itu wajah tasmiyah dia dengan al-ismul mubaham. Dan dia ada dua lah, isim isyarat dengan isim mausul. Baik, apa isim isyarat, apa isim mausul. Amma ismul isyarati, adapun isim isyarat, fahuwa ay fa ma'nahu, makna isim isyarat tu ma wudi'a liyadulla ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin aw ma'nawiyatin. Apa yakni nama satu isim yang dihantarkan, yang digunakan untuk menunjukkan ke atas sesuatu yang tertentu, tapi dengan wasitah isyarat, dengan wasitah isyarat yang hissiyah ataupun maknawiyah.
Apa syarah hissiyah? Terkadang ana menunjuk kepada sesuatu yang didapat dengan panca indera. Hadza kitabi. Ana merujuk kepada sesuatu yang nampak, tapi terkadang ana tunjuk kepada sesuatu yang difikirkan dalam kepala otak. Ana tunjukkan pada sesuatu yang difikirkan dalam kepala otak. Jadi itu sebagai maknawiyah. Kita bincang-bincang habis satu benda ni. Ini merujuk pada sesuatu yang maknawi, benda yang tak ada, itu benda kepala otak. Tapi kita sebut ini. Maknanya isyarat tu isyarat maknawiyah, bukan hissiyah. Terkadang isyarat tu hissiyah, sesuatu yang didapat dengan panca indera. Ini pen saya, contoh. Jadi benda ni hissi. Ada yang maknawi. Dia makul, difikirkan dalam kepala otak. Al-Quran kalamullah. Al-Quran mana? Bukan Al-Quran yang ni. Masuk Al-Quran kalamullah tu. Al-Quran dengan mana? Dengan mana sifat Allah Ta'ala yang qadim. Ada dua makna. Al-Quran kalamullah. Bukan Al-Quran ni, Al-Quran yang ada depan kita ni hadis, ni baru. Ini dengan makna yang ditulis. Al-Quran yang ada yang kita guna di mushaf ni. Walahu alfazul muayyanatun, dan bagi isim isyarat ni lafaz-lafaz yang tertentu. Wahia, dan lafaz-lafaz yang tertentu tu hadza lil mudzakkar al mufrad. Dia sebenarnya yang isim isyarat tu dha tu saja. Ha tu tanbih. Ha ni tanbih. Harfut tanbih. Soalnya nak suruh orang tu tanbih duk pandang pada dia. Nak apa dia tanbih? Apa dia? Mengingatkan dia. Bagi tumpuan. Hadza. Namanya za tu saja. Wa hadhihi. Ini pun sama juga. Ha tu harfu tanbih, dan dia punya isim syarat tu dhihi. Terkadang dia ada banyak. Ada zih. Zih pun ada juga. Zi pun ada juga. Dalam matan Baiquniyah, wadhi min aqsamil hadis iddah. Wadhi tak dibawa datangkan dengan ha. Dalam matan sebab apa dia? Wasyara'il haram wal halali summa sallallahu ma'salami ala nabi Mustafa Tihani. Betul? Wa afdhalis sahbi wa khairi ahli wa ba'du fa hadhi zubadunan fa hadhi zumadun. Hadhi tak guna dengan hadhihi, sebab hadhi pun salah satu daripada asmaul isyarat. Hadih dengan matikan ha pun asmaul isyarat juga banyak. Tapi yang masyhur kita guna ni hadhihi. Hadza. Semua Arab sebut dah. Ada. Dah. Dah tu jadi dah. Dah dikam. Dah. Dah dikam. Hadza dikam. Wa hadhihi lil mufradin muannasah. Wa hadzani wa au hadzaini lil musanna al mudzakkar. Ini untuk dua dan juga muzakkar. Wa hatani wa hataini, yani untuk dua muannas. Ini saja yang mu'rab, yang lain mabni. Ini saja yang mu'rab. Ini atas satu pendapat bahwasanya hadzani hatani mu'rab. Ada pendapat yang mengatakan dia mabni. Tapi yang dipakai ini, yang masyhur ni mu'rab. Wa haula'i lil jam'i mutlaqan. Wa haula'i lil jam'i mutlaqan. Kadang-kadang ulai
ulai nampak ada ha guna ulai, waktu tu boleh disambungkan dengan kaf. Ulaika. Tapi kalau tak ada kaf tu boleh sambung dengan ha pula. Tapi kalau ada ha tak disambung dengan kaf. Tadi haulaika. Haulai. Sebab situ sini boleh baca pendek. Sebab ha tu bukan daripada kalimah. Ha tu bukan daripada kalimah. Tak wajib membaca panjang. Haula panjang, dibaca pendek pun. Sebab ha bukan daripada asal kalimah, dia munfasil, bukan muttasil. Itu jamak mutlaqan, seorang ke dua ke. Ulaika, domain belakang tu. Domain belakang tu bukan tertentu dengan kaf ya. Tengok mukhatab. Ulaikum. Ulaikuma. Ulaika. Ulaiki. Tengok mukhatab dia siapa. Ada lagi ya. Itu nak bagi jawab. Itu ada martabat lah, maratib. Hadzalika. Dzaka jawab. Dzalika lagi jawab. Hadzalika yakni lil qarib. Dzaka lil mutawassit. Dzalika lil ba'id. Ada 3 martabat. Bukan pertengahan jauh. Sebahagian ulama dia bagikan 2 je, seperti Ibn Malik, qarib dengan ba'id. Jadi bila sesuatu isim isyarat, yang mana isim isyarat tu tersebut digunakan untuk dekat, tapi dia gunakan isim isyarat yang khusus untuk jauh, ataupun isim isyarat tu sepatutnya digunakan bagi mengisyaratkan benda yang jauh, tapi dia mengisyaratkan benda yang dekat, maka di situ ada noktah balaghiyah, ada sebab dia. Macam dzalikal kitab, maknanya hadal kitab, tapi kenapa pakai dzalika? Kenapa guna jauh? Dia ada noktah balaghiyah dia. Kalau satu benda tu yang tinggi pada martabat dia, maka digunakan yang jauh, isim isyarat jauh, nak isyaratkan kepada tingginya martabat dia. Al-Quran itu dzalikal kitab. Nak bagi tahu kitab Al-Quran ni dia tinggi dia punya martabat. Baik. Isim isyarat juga, kuna pun sama juga. Punaka, punalika, lagi jauh. Di sini, di sana, di sini. Itu lagi jauh. Tapi di sini tu memang bahasa Sarawak. Betul ya? Sini di sana maksudnya kan? Sini apa situ? Jangan Sarawak lah. Memang digunakan apa? Di sini ada tempat di sini. Tapi senang pakai 2 tu je lah. Situk dengan sinun. Ada 3, satu lagi. Situk sia.
bahasa. Cuba kaji lah bahasa-bahasa ni. Dia anak seronok lah. Tentang asal bahasa kadang lebih kurang je. Tapi sebab dia ada kaedah-kaedah dia. Ada kaedah-kaedah. Ni ada macam blog tu dia apa? Dia sebutkan orang kata asas bagi bahasa apa? Bahasa Rawa. Keturunan Rawa, keturunan Raw. Keturunan Raw. Keturunan ni banyak duduk kat Perak. Kat Perak ada, kat Kedah ada, di Indonesia. Kat Belah-belah Selangor ada kat. Dia adalah kaedah. Kaedah-kaedah dia. Tak ingat. Wa amma ismul mausul, adapun isim mausul, fa huwa ma yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin aw shibhiha. Adapun isim mausul, maka ia isim mausul itu maknanya ma yadullu, isim, nama yang menunjuk atas sesuatu yang tertentu tapi dengan wasitah jumlah ataupun syibih jumlah yang datang selepas dia. Biwasitati jumlatin aw shibhiha tuzkaru ba'dahu al-battata wa tusamma silatan wa takunu mustamilatan ala dhamirin yuqabiqul mausula wa yusamma a'idan. Apa yang menunjukkan atas muayyan, nama yang menunjukkan atas sesuatu yang muayyan tapi dengan wasitah, ada perantaraan yang nak dia jadi makrifah tu dengan perantaraan jumlah, dengan perantaraan jumlah yang datang selepas dia ataupun syibih jumlah yang datang selepas dia. Saraf dengan jar majrur. Baik, yang mana jumlah tersebut atau syibih jumlah itu disebut selepasnya. Disebut selepas isim mausul tersebut. Al-battata wa tusamma silatan, dan ini yang itu dinamakan silah. Jumlah tersebut dinamakan silah. Silah mausul. Wa takunu, dan jumlah tersebut mustamilatan, mengandungi ala dhamirin, atas dhamir yang yutabiqul mausul, yang sama, yang menyamai, selari dengan isim mausul tersebut. Wa yusamma aidan, dhamir tersebut dinamakan aid. Contoh ja'al ladzi. Kalau kita kata ja'al ladzi, telah datang yang, ataupun telah datang orang yang, seorang lelaki yang. Jadi dia tergantung, dia tak jadi makrifah kecuali bila dia datangkan jumlah selepas dia. Ja'al ladzi darabtahu ams. Telah datang orang yang kamu telah pukul dia semalam. Jadi jumlah ni lah jadi silah. Jumlah ni jadi silah mausul. Silah bagi mausul, isim mausul al-ladzi. Dan dia ada padanya dhamir. Jadi hu. Dhamir ni kembali kepada apa? Ja'al ladzi darabtahu. Dia apa? Dia apa? Ada dia. Kalau tahu ams. Ataupun ja'al ladzi, ataupun ja'al rajul alladzi zaraka ams. Telah datang lelaki yang menziarahi kamu semalam. Zara dalam ni adalah, ini silah, ini jumlah silah mausul. Dalamnya dhamir huwa. Dhamir ni kembali kepada yang kena apa mutabik. Kalau
Kalau alladzani ja'a ar-rajulani, alladzani zaraka ams. Ada nama buat huma mutabik dengan isim mausul. Ini silah dia. Ulang jadi silah mausul. Mausul ni pula ada pembahagiannya. Puan nak tak terang banyak, mana beritahu je. Ada mausul harfi, ada mausul ismi. Ada mausul harfi, ada mausul ismi. Mausul harfi ada 5. Mausul harfi ada 5. Mausul ismi ada terbagi pula kepada 2. Nas dengan mushtarak. Nas dengan mushtarak. Buat 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni nas ada 8. Yang ni anda tak nak pasti. Mau sehingga nak ulang. Dengan mana alladhi juga. Jam'in muzakkar. Jam'in muzakkari. Ini untuk perempuan. Ini untuk seorang. Ini untuk seorang. Ini untuk dua orang. Ini untuk dua orang. Tapi yang ni murah. Alladzani ketika rafa', ketika nasab, ketika jar alladzaini. Alladzani ketika rafa', ketika jar, ketika nasab alladzaini. Jadi untuk muzakkar, untuk muzakkar jamak. Ini untuk muannas, untuk muannas ketika jamak. Kadang-kadang pakai allati, kadang-kadang pakai allai. Dalam Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah apa dia? Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatum illa apa dia? Iyan lallai waladnahu. Kau waladnahu. Waladnahu kan? Allai. Kadang pakai allati. Adapun mushtarak man juga ada 6 kita ada tulis tak ingat man tu ga al jumlah bila mana-mana alladhi
Ini pun dengan mana alladhi. Za dengan mana alladhi. Maza indak. Maza indak. Za tu ay mal ladhi indak. Dia ada keadaan dia. Terkadang maza tu jadi satu kalimat, terkadang ma tu mubtada, za tu khabar. Dengan mana al-ladhi. Ma mi ma man. Jadi guna untuk yang tak berakal ni, guna untuk yang berakal ni, yang tidak. Jadi dia mustarak. Guna untuk yang apa muzakkar juga guna untuk muannas. Tak ada beza. Dia mustarak, dia berkongsi. Ma man muda al. Satu kita ingat boleh tu. Kemudian dalam dia sebut yang nas. Sebut nas. Tapi dia tak ada yang dia tak sebut alladhi itu lagi. Kat inas juga dia sebut allati ya. Allati dia sebut. Cukuplah untuk kita mula-mula ni mubtadi'in. Walahu alfazun muayyanah, baginya lafaz-lafaz yang tertentu aidan. Wa hiya alladhi lil mufradil mudzakkar wallati lil mufradil muannasati walladhani awil ladzaini lil musanna al mudzakkar wallatani wallataini lil musanna walladzina li jam'il dzukur wallai li jam'il inas. Faidatun. Nanti faidah. Allati ditulis dengan satu lam sahaja. Allati ditulis dengan satu lam sahaja. Bila kita musannakan dia, barulah ditulis dua lam. Alladzani. Alladzani. Asal dia sepatutnya ditulis dua lam juga. Sebab setiap isim yang mula dengan lam, iaitu laban, bila datang kan ada lam makrifah, kita akan tulis dua lam. Laban laham, kita masukkan lam laham. Allati dia makrifah, tapi tulis satu ialah dibaca allati. Sebab apa? Di kasratil isti'mal banyak digunakan, maka ditakhfif dihazafkan lam. Dihazafkan lam. Kecuali bila kita tasniahkan dia, maka jadilah al-ladzani, kita tulis dua lam balik. Al-ladzani, al-latani.
tasniahkan dia, kita datangkan semula lam tersebut. Kenapa didatangkan lam ni? Kenapa didatangkan semula lam tersebut? Tak ada apa dah. Untuk nak bezakan dengan alladzina. Yang ni kan ketika jar dan ketika nasab alladzaini kan. Ni alladzaini. Ni tak apalah ada baris. Tapi kalau tak ada baris, nak beza macam mana? Bezakan dengan ada lam dengan tak ada lam. Tak ada lam jamak, ada lam tasniah. Nak bezakan. Jadi didatangkan lam pada tasniah untuk membezakan dengan jamak. Sebab kalau tak letak lam sini, maka akan kesamaran dengan jamak ketika mana dia dalam keadaan nasab dan juga jar. Alladzaini dan alladzina, maka didatangkan lam. Lagi sikit ya. Al-qismu rabi' al-muhalla bil alif wal lam. Wa huwa kullu ismin iqtaranat bihi al. Atau nak cakap dia panjang sikit walaupun pembahasan dah pendek, tapi terpecah-pecah lah tu. Maksud pernah baca, jadi kita buka sikit lah. Walaupun tidak terang semua secara terperinci. Al-qismu rabi' al-muhalla bil alif wal lam. Al-muhalla maknanya yang dipakaikan, ataupun yang dihiasi dengan alif lam. Wa huwa kullu ismin, itu tiap-tiap isim iqtaranat bihi, berhubung dengannya al. Yang berhubung dengannya dengan isim tu al. Maka fa afadathu, afadathu ada dhamir apa dah tu mai? Afadathu ya. Kembali kepada maknanya fa'il dia dhamir mustatir lah. Tapi kembali kepada siapa? Kembali pada al. Kita nak zahirnya al tu lah. Maka memberi faedah al tu akan hu tu, itu akan isim tu at-ta'rif, akan ta'rif. Setiap isim yang berhubung dengannya dengan isim tu al, maka al tersebut bagi faedah pada isim tersebut, bagi faedah ta'rif. Afadathu at-ta'rif. Maf'ul yang kedua. Seperti ar-rajul, kalimah rajul, wal kitab, wal ghulam, wal jariyah. Asal rajul lelaki, kalimah umum. Wa ar-rajul lelaki itu. Kitab, kalimah umum, kitab itu. Artinya dakal kitab, berikan kepada aku kitab itu. Maknanya merujuk kepada sesuatu yang tertentu. Jadi alif lam ni pun kita dah sebut dah sedikit dulu. Ada yang disebut alif lam lil ahdi, alif lam lil jins, alif lam lil istighraq. Kita sebut dah itu. Lepas tu lil ahdi itu pula pecah. Alif lam lil ahdi dhihni, alif lam lil ahdi dhikri, alif lam lil ahdi al-huduri. Semua kita dah sebutkan dulu. Kemudian alif lam tu al-rajul.
kalimah ar-rajulu, yang mana satu yang mentakrifkan rajul? Alif lam ke dua-dua sekali ataupun lam saja? Ini khilaf antara Sibawayh dan juga guru dia Syekh Khalid Al-Farahidi. Kata Syekh Khalid Al-Farahidi, alif lam. Alif lam ni kedua-dua ni ditakrif. Yang ni yang bagi faedah takrif, yang mentakrifkan ar-rajul ni. Kata Sibawayh dah lam saja. Lam je. Satu lam ni mesti kan. Maka didatangkan hamzah tu wasli. Datangkan hamzah wasal untuk apa ni, tuturkan dengan dia. Kenapa tak bariskan lam je? Tak boleh baris lam. Kalau baris lam, maka akan bersamaran dengan huruf jar. Kalau baris tak, sama akan bersamaran dengan lam. Alif tidak. Jadi ada kesamaran, maka didatangkan anak hamzah wasal. Datangkan hamzah wasal. Dan di antara kedua-dua juga khilaf, adakah hamzah ni hamzah wasal ke atau hamzah qatah? Itu khilaf juga antara Sibawayh dan juga guru dia, hamzah wasal ataupun hamzah qatah. Kalau kata hamzah qatah, hamzatul qat'i, ialah kita baca ar-Rahman, kita sebut itu asal hamzah qat'i. Tapi ketika kita sambung, tak sebut pula bismillah, kita tak sebut bismillahirrahmani, kita tak sebut bismillahirrahmani ar-rahimi, bismillahirrahmanirrahim, kita tak sebut pula macam tu. Yang kata hamzah wasal, Sibawayh kata hamzah wasal, tak ada muskilah ketika sambung. Tapi muskilah pula ketika mula-mula kita sebut ar-Rahman, kita pakai hatah pula. Bari hatah ni hamzah qatah, hamzah wasal ni bari bawah. Asal dia masing-masing ada jawapannya. Bagi kita kata khilaf, dekat situ yang mentakrifkan tu al tu sendiri ke ataupun lam tu sahaja. Khilaf antara Sibawayh dan juga guru dia. Lepas tu khilaf pula hamzah kat situ tu hamzah wasal ke hamzah qatah. Pun khilaf. Tapi semua ilah sama. Semua dia punya ilah sama. Kasratul istiqmal. Yang kata hamzah qatah seperti Syekh Khalid, dia kata hamzatul qat'i ar-Rahman. Tapi ketika kita wasalkan, kita sambung ayat dengan yang apa ni, satu kalimat dengan selepas kalimat yang ada alif lam, kenapa tak diberbariskan atas? Sebab di kasratul istiqmal. Sebab banyak guna, maka ditakhfifkan, diringankan dengan dipermasukkan terus. Kata Sibawayh, hamzah tu hamzah wasal. Hamzah tu hamzah wasal. Jadi kita tanya lah pula, habis itu bila untuk permulaan, bila kita sebut kalimah ar-Rahman, apa baris atas? Di kasratul istiqmal. Sebab banyak guna. Jadi nak takhfifkan kalimat tersebut dengan bariskan atas. Sebab baris atas ringan. Maka nak sebut ir-Rahman, ir-Rahim, nak sebut macam tu, jadi agak berat. Maka untuk takhfifkan di kasratul istiqmal, diberbariskan atas. Wal khamisu, wal qismul khamisu al-ismul ladzi udhifa ila wahdi minal arba'atin mutaqaddimah. Yang kelima iaitu isim yang disandarkan kepada salah satu daripada empat yang tersebut. Maksudnya isim yang disandarkan kepada isim dhamir. Kitabuhu, kitabnya, asal kitab nakirah, tapi kitabuhu, hu tu makrifah.
maka kitab tu jadi makrifah. Kitab tu jadi makrifah. Kitabnya jadi kitab si fulan, seseorang. Ataupun apa dia lagi? Alam. Kitab Zaidin, kitab Zaid. Ke kitab kepunyaan Zaid. Jadi apa? Makrifah juga. Kitab asalnya umum, al-kitab-kitab itu maka jadi makrifah tertentu pada satu kitab tu. Kitab hadza, kitab ini. Asal kitab tu nakirah, tapi bila diisyaratkan jadi makrifah. Diidhafatkan kepada isim isyarat. Maka al-qismul khamis al-ismul ladzi udhifa ila wahidin min al-arba'ati mutaqaddimah faqtasabat ta'rifa. Maka isim yang diidhafatkan tadi itu dapat ta'rif. Dia mendapat akan ta'rif minal mudhaf ilaih, dari disebabkan mudhaf ilaih. Dia jadi ta'rif disebabkan mudhaf ilaih. Nahwu gulamuka, gulam Muhammadin, gulam hadzal rajuli, wa gulamul ladzi zarana amsi. Ini mausul. Gulamul ladzi zarana amsi wa gulamul ustaz. Habis. Ini faham kan? Kemudian dia nak sebut sini a'raful ma'arif. Habislah. Si makrifah habis. Selesai. Ini jawab. Banyak. Apalah. Tulis dulu. Dulu cari. A'rafu hadhihi al-ma'arif ba'da lafzil jalalah ad-dhamir. Yang paling makrifah sekali selepas lafaz jalalah Allah adalah dhamir. Dhamir yang tingkat pertama selepas lafzul jalalah. Maknanya a'raful ma'arif Allah. Kalimah nama Allah Taala. Sebab kalimah Allah Taala ni kau siapa ni? Pendapat siapa? Apa ni? Yang mengatakan a'raful ma'arif ni kata-kata siapa? Kata-kata Sibawi. Kata-kata Sibawi. Sebab ulama Sibawi pun macam ulama-ulama lain juga. Dia apa ni, nak masuk Allah ni dalam kategori mana? Nak masuk dalam kategori yang mana? Alas sekali dia dapat ilham kata Allah ni tidak masuk dan tak perlu ditarif dengan apa-apa dah. Sebab Allah tu a'raful ma'arif. Allah Ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah kamu tahu seseorang yang dinamakan dengan nama Allah Ta'ala? Mana ada? Disebut Allah, maka Allah Ta'ala tu satu tu, zat yang wajib ada tu. Disebabkan ni orang kata dia jadi dia lebih daripada guru dia Al-Khalil. Sebab dia anak murid, lebih hebat daripada Nabi Allah Ta'ala bagi kat guru dia Khalil satu ilmu pula yang tak ada pada Sibawi. Ilmu arut. Dikatakan orang nampak Sibawi dekat nampak Sibawi dalam mimpi. Orang tanya dia, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah buat pada kamu? Lepas tu dia kata Allah Ta'ala mengampunkan aku, ghafarani, Allah telah mengampunkan aku. Lepas tu orang tanya, bimadha, dengan sebab apa Allah mengampunkan kamu? Sebab aku jadikan lafzul jalalah tu a'raful ma'arif. Dan ada cerita ni bab dari segi apa fadilah lah, kelebihannya. Ada orang mimpi dengan seseorang ni dia muzakarah, lepas tu dia tidur, lepas tu dia mimpi. Dia nampak lah dalam mimpi dia tu jin tengah muzakarah. Jin muzakarah hadis, muzakarah fiqh, muzakarah nahwu. Tak muzakarah ajar. Jin muzakarah dengan dia. Lepas tu dia pun dia tengok, dia tanya lah, kamu pun ada ulama juga kan? Siapa ulama kamu dalam nahwu? Dia tanya. Lepas tu dia sebut Sibawi. Sebut Sibawi. Mereka pun cenderung kepada pendapat Sibawi. Lepas tu yang si fulan ni cerita lah dekat seorang ni, si fulan ni. Tapi si fulan ni dia dengki sikit dengan Sibawi. Dia minta kata jin pun cenderung pada pendapat Sibawi.
Sebab dia tu daripada jin. Wa minal jin. Oh, tak. Jin yang kita mahu. Jin tak pandai. Dah orang cerita yang perawat-perawat tu kan. Dia pun baca-baca dah lah. Jin tu hang baca tak betul. Dia tak tegang kan. Ingat apa? Dia ambil taranum. Kau masuk alaqah kan. Alaqah tu cerita. Jadi a'raful ma'arif lafzul jalalah. A'rafun nakirat syai'. Kata-kata syai' sesuatu. Atau a'rafun nakirat. Yang paling nakirah sekali kalimah syai'. Kalimah syai'. Sesuatu apa dia sesuatu? Sesuatu ni kena pada satu yang ada. Apa dia? Syai'. Dia itulah yang paling nakirah sekali. Yang paling makrifah lafzul jalalah. Itu lafaz Allah. Selepas dia apa? Dhamir. Pada domir. Jadi kalau dalam ni domir tingkat yang pertama, summal alam, yang kedua summa ismul isyarah, yang ketiga summa ismul mausul, yang keempat summal muhalla bi al, lepas tu summal mudhaf ilaih. Ini domir, si alam, si isyarah, si mausul, muhalla bi alif lam dengan mudhaf, summal mudhaf ilaiha. Baik. Kemudian sikit lagi bawah ni wal mudhaf fi rutbatil mudhafi ilaih, dan isim yang diidafatkan kepada mudhaf ilaih. Faham tak kalimat tu? Kitabu Zaidin, kitabu kitabu ada ar-rajul, kitabul ladzi ishtaraituhu ams. Lalu al tidak. Kitabul madrasah. Ini mudhaf. Jadi mudhaf ilaih. Kitab mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitab mudhaf dhamir mudhaf ilaih. Kitab mudhaf isyarat mudhaf ilaih. Kitab mudhaf alladzi dia mudhaf ilaih. Kitab mudhaf al-madrasah isyarat mudhaf ilaih. Jadi martabat mudhaf ni dia ikut martabat mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih itu martabat pertama, mudhaf itu jadi martabat yang pertama di segi alam dia. Kalau hal ini martabat yang kedua, mudhaf pun martabat kedua. Mudhaf ilaih martabat ketiga, mudhaf pun martabat yang ketiga. Kecuali pada satu masalah ya. Illa al-mudhaf ila dhamir. Kecuali mudhaf pada dhamir, yani fa huwa fi rutbati al-alam. Yang ini sama. Rutbah dia sama. Yang ini rutbah mudhaf kepada isim dhamir dan mudhaf kepada isim alam, rutbah dia sama. Tapi dari segi alam dengan dhamir, alam lebih, alam nombor satu. Tapi ketika mudhaf, mereka sama. Ketika mudhaf pada alam dan dhamir, rutbah dia sama. Tapi orang dengar apa cerita kau, tapi tak bisa baca lagi. Pasal Syekh dia lah, Syekh Khalil dengan Sibawih. Yang Sibawih kata alam lebih makrifah daripada dhamir. Lepas tu
Guru dia kata domain lebih makrifah. Domain lebih makrifah. Si bawah dia kata alam lebih makrifah. Jadi guru dia dengan pendapat dia lah. Jadi macam mana dia nak tunjuk kat guru dia, dia nak beritahu kata apa alam lebih makrifah. Jadi satu hari dia pergi rumah guru dia, dia ketuk pintu. Lepas tu guru dia tanya, siapa ni? Lepas tu kata Ana, dia tukang suara Ana. Lepas tu siapa? Ana. Duk Ana tu lah. Ana kan domain. Lepas tu buka pintu, rupanya si bawah. Itu kan aku kata Ana lebih. Aku kata domain lebih makrifah. Jadi kalau aku sebut nama, mesti lebih jelas. Allah Alam.